peringkat universiti kan. Sebabnya masa Zati dekat USIM pun baru masuk tahun 1, ada pertandingan nasyid siswi. Nasyid siswi ni pertandingan tertutup lah, perempuan-perempuan je. Lepas tu kat USIM. Lepas tu Zati join, Zati masuk bersama dengan tim Zati. Zati buat tim lah, tim baru dekat USIM. Tim baru sama lah, betul lah kan? Banyak tim tu. Betul. Okay, lepas tu kita orang masuk lah, kita orang masuk pertandingan tu, and then kita orang alhamdulillah, tu memang pertandingan tertutup tau, pertandingan tertutup perempuan-perempuan je. Lepas tu Zati pun alhamdulillah Allah rezeki kata, memang tak sangka tiba-tiba Johan. Johan kan. Lepas tu nak ceritanya lagi, Zati kena approach dekat ni lah orang pusat kebudayaan USIM untuk masuk tim nasyid perempuan USIM. Tapi waktu tu Zati fikir, Zati tolak. Walaupun Zati minat, Zati tolak. Sebab dia macam ni, pertama, boleh kita nak masuk tapi biarlah, maksudnya boleh kita nak nyanyi, kita nak bernasyid. Tapi kalau boleh biar sesama muslimat, tu lebih baik, lebih terjaga. Ada pun untuk sesama dengan... Yang Zati menang ni tertutup kan? Tertutup. Yang Zati menang dia tertutup. Ibu Zati untuk masuk yang lelaki perempuan boleh tengok macam tu? Yang lelaki perempuan boleh tengok, yes. Diorang nyanyi sama-sama. So macam Zati agak nak jaga. So Zati rasa untuk elak lebih baik. Macam tu. Lagi satu sebenarnya pun macam yang Furqan cakap, ada sentapan daripada murabbi, betul. Sebab tu lah kita kalau nak buat apa pun kena sentiasa minta nasihat daripada murabbi kan. Ustazah tegur. Maksudnya biarlah kalau boleh tu tak ada masalah nak bernyanyi, bernasyid dengan unsur-unsur lagu agama, dakwah, tak salah. Tapi lebih baik, lebih terjaga tu bila mana sesama dengan muslimat sajalah. Sebabnya kan banyak sangat fitnah. Sebab kita jadi orang perempuan ni memang secara keseluruhannya memang fitnah. Sebab ada kan dalam satu hadis tu kan disebutkan bila mana perempuan melangkah keluar rumah je, syaitan tu akan mengindahkan perempuan keseluruhannya kan. Orang yang kat luar akan nampak macam itulah. So banyak sangat benda nak kena jaga. Lepas tu Zati lebih prefer yang tu lah. Lepas tu Ustazah tegur macam tu kat dalam usrah kan, Ustazah tegur. Lepas tu rasa macam Allah Akbar, Zab. Terus lah, okay, lepas dia aku nak quit lah, aku tak nak join nasyid yang campur lagi perempuan. Macam tu lah. Apa ni, Ustazah usrah tu lah? Ustazah usrah. Mana Zaza tu memang Zati sangat sikoh sebenarnya, betul tak? Sangat sikoh. Betul? Betul lah tu. Sebab apa yang Zati pegang tu pun Ustazah Hafizah pegang juga. Yelah. Kalau itu kan? Sependapat juga. Tapi kan janganlah kecam dengan orang yang terlibat dengan terlibatlah dalam bidang nasyid kan. Kan kena apa? Kena terbuka dengan pandangan-pandangan. Betul. Tapi jangan perkecilkan juga orang yang pegang dengan pandangan yang kecil. Sebagai contoh, dia tetap bernasyid juga kan di khalayak umum. Tapi dia menjaga. So janganlah korang kecam. Ni sekarang ni netizen ni cepat sangat nak judge orang. Sepatutnya kita jadi kena juga sikoh. Mungkin kita bersangka baik, dia pegang pandangan ulama yang sedikit tu. Jadi ulama ni kalau dia berpandangan, dia khilaf, dia bukannya berpandangan semata-mata dengan pandangan dia, tak, tapi dia berhujahkan dalil. Semua dengan dalil-dalil dia. Ada yang pandangan yang jumhur macam ni, pandangan yang kecil macam ni. Jangan sekali-kali walaupun jumhur macam tu, janganlah sekali-kali kita meremehkan juga yang kecil tu. Macam itulah. So Islam ni dia sangat fleksibel, tapi janganlah kita memudahkan sangat juga dalam masa yang sama. Sebaiknya kita sebagai seorang perempuan kena jaga diri sebaiknya. Sampai kan kalau ada Ustazah Zati ni yang paling betul-betul jagalah. Memang dia kalau boleh perempuan yang macam ni lah. Contoh kalau macam yang berdakwah secara macam ni kan ada lelaki, ada perempuan juga yang tengok kan. Memang dia tak kasih. Dia kata kalau selagi boleh elak. Tapi kalau tak boleh elak, maksudnya perlu juga untuk buat. Kena jaga yang macam sebut-sebut perkara yang tadi Zati dah sebut 5 perkara tadi. Kena jaga. Itulah dia. So jangan, itulah cuma nak tegur lah kepada para sahabat-sahabat semua yang tengah tengok live ni, jangan cepat menghukum orang. Cuba sangka baik.
Betul-betul, jangan cepat menghukum orang. Boleh saya baca soalan sekarang? Walaupun kita Boleh? lagi 8 minit je. Okey, kejap. Sekejap baca soalan. Zati baca soalan Zati. Astaghfirullahaladzim. Ni tak payah selai tepi. Baca. Ini selai tepi. Tamu. Apa suruh Zati teranum? Silap orang lah. Zati tak reti taranum. Kalau nak suruh taranum, suruh Furqan taranum. Jangan. Okey, macam mana nak beli buku Kak Izzati? Okey. Macam mana nak beli buku Kak Izzati, insyaAllah boleh follow Hamari Group dan boleh DM dekat situ. Admin nak beli buku Kak Zati, sebut je. Dan Kak Zati ada, sekarang ni ada 2 buku dah Kak Zati tulis, tapi 2 buku ni contribute dengan kawan-kawan penulis yang lain. Tapi insyaAllah buku solo yang memang buku Kak Zati sendiri, insyaAllah akan launch bulan depan, bulan 7. So untuk yang bulan 7 tu, tunggu pre-order daripada Zati. So nanti bolehlah bila kita dah buka pre-order, jangan lupa order lah kalau nak dapat kan, insyaAllah. Sangat limited lah. Buka bulan 7 Zati? Bulan 7. Launch bulan 7. Jadi bila diorang boleh beli bulan 7? Diorang boleh order. Diorang boleh order bulan 7. Okey, kejap. Soalan lain. Korang jangan tanya apa taranum pula. Okey, Kak Kak Zati. Izzati masih dengar lagu-lagu hiburan tak? Okey. Ini nak jawab jujur ke berlapik? Zati tu. Okey, Kak Zati masih dengar tapi sekarang ni Kak Zati sedang cuba untuk minimizekan lagu-lagu yang orang kata yang macam yang tak elok lah, yang lara, yang sia-sia. Sekarang ni kebanyakan dengar lagu-lagu yang elok, macam lagu nasyid kan banyak. So selagi mana adanya lagu yang baik-baik, buat apa nak dengar lagu yang tak baik. So usahalah sikit-sikit bagi siapa-siapa yang sabar-sabar kan. Kadang memang susah nak tinggal lagu-lagu. Boleh dengar lagu Lembaran Juzuk Cinta. Lagu Lembaran Juzuk Cinta ni lagu yang bagus. Jangan lupa pakai-pakai. Itulah dia. Lain soalan. Okey, apakah definisi perempuan mahal? Adakah definisi perempuan mahal. Benda ni sangat subjektif. Tapi nak ceritanya definisi perempuan mahal. Kita tengok yang mahal menurut Allah lah. Kalau kita tengok antara yang pernah disebut dalam hadis kan, perempuan ni sebenarnya nak masuk syurga kalau dia jaga 4 perkara. Pertama, dia jaga solat dia. Kedua, dia jaga puasa dia. Ketiga, dia jaga maruah diri dia. Dan yang keempat, dia taat suami dia. Korang Bagi catat. Zati, Yang pertama apa catat? yang pertama perempuan yang jaga solat. Jaga ibadahnya. Yang kedua, perempuan yang jaga puasanya. Yang ketiga, perempuan yang jaga maruahnya. Yang keempat, perempuan yang taat pada suaminya. Kalau dah berkahwin, dia taat dengan suami dia. Ini kena highlight ni keempat ni. Sebab Rasulullah sebut, andai dia penuhi 4 syarat ni, masuklah. Pilihlah syurga mana pun kau nak masuk. Pak tu. Pilih mana nak masuk. Pintu semua ada. Terbuka. Tapi macam yang Furqan cakap lah kan, yang pasal highlight tu, taat suami. Dan antara salah satu faktor yang perempuan paling susah nak ikut sebenarnya, taat suami. Yang keempat tu lah. Itu adalah ujian bagi ni lah perempuan. Dan kebanyakannya perempuan fail ke situ. Jadi kita kena sama-sama. Kapan untuk itu? Kalau mak saya cakap, ialah Allah uji perempuan ni, dia didatangi oleh seorang manusia
yang bukan jaga dia daripada kecil. Betul. Yang jaga dia mak ayah dia. Tiba-tiba perempuan Allah datangkan seorang lelaki yang tak mana-mana datang. Kita nak kena dengar semua arahan dia. Ni saya bagi apa yang Mak cakap. Jadi kat situlah ujian yang paling terbesar. Kalau ikut logik lelaki pun sama. Tiba-tiba ada datang lelaki lain. Weh, kau tolong ambilkan kasut ni jap. Weh, kau tolong masakkan aku telur. Weh, kau tolong buatkan aku samyang. Kan debik juga lelaki. Macam tu kan. Kita mesti macam, ya faham dia ni. Contohlah kita bermasuk asrama. Itulah budak-budak juni akan rasa kat sini. Tak puas hati. Jadi isteri dia mengalami masalah itu. Tuhan uji. Betul. Datang-datang seorang lelaki, nak bukan lelaki yang soleh pula, yang berbahaya lah. Yang kadang-kadang orang cakap, ini kuat set, kerja dia nak benda tu je, tapi dia sendiri tak solat, tak mengajak isteri semayang, dia sendiri tak semayang. Itu kadang-kadang merisaukan dan kesian juga kat perempuan. Jadi pesanan saya, pilihlah lelaki yang betul. Itu je. Take note, perempuan-perempuan, pilihlah lelaki yang betul. Tak taat ni susah lelaki. Jadi sebenarnya kan, doa tu pun penting tau, doa untuk kita sentiasa, walaupun kan sekarang kan, ni jugalah bagi para perempuan yang mungkin tengah tengok live ni. Walaupun kita belum kahwin, daripada sekarang lagi dah kena doa, semoga kita mampu untuk taat pada suami. Dan jangan lupa juga untuk doa dapat suami yang baik. Macam tu. Betul. Tapi macam tu lah. Dugaan. InsyaAllah. Doa. Semoga. Itulah dia. Okey, ada lagi ke next soalan? Okay, soalan last kita bagi soalan terakhir ya. Malu dia. Okey. Soalan terakhir, cepat. Okey, ni saya rasa ni paling penting ni sebenarnya. Cuba Zati baca. Apa pandangan Kak Zati tentang tudung labuh depan tapi belakang pendek? Bagi Zati dia ni... Ada ke tudung macam tu? Ada Furqan, ada. Dia menggayakan tudung kan, ada kadang kan orang pakai tudung shawl kan. Dia macam betul-betul tutup dada, tapi belakang tu betul-betul orang kata paras-paras ni lah, paras-paras tutup leher. Tapi sini lah nak cakapnya, kadang-kadang kan ada dalam Zati lebih berpandangan untuk elakkan lebih baik, sebab untuk lebih menjaga. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba ada angin kuat kan, lalu tak pasal-pasal free je tayang, tiba-tiba terbang kan, terselak. Memang tutup leher saja. Yes, leher tu betul-betul kat belakang je. Kan ada kan antara baju dengan leher. Apa yang jual tu? So sangat bahaya sebenarnya, sangat bahaya. Jadi kalau boleh kita tutup segala consequences ataupun perkara-perkara yang boleh terjadi untuk terlihatnya aurat kita. Sebolehnya untuk kita tutup peluang-peluang tersebut. Sebagai contoh, pakai tudung yang macam ni. Tudung belakang pendek tapi depan labuh. So kat situ nak ceritanya peluang untuk nampak aurat tu ada. Sebagai contoh macam tadi Zati sebut, kalau ada angin berlalu kan, angin datang tiba-tiba terselap. Tak pasal-pasal ni kan, dosa kan. Sebab inilah. So macam lebih baiklah untuk labuh lah. Depan ke belakang ke? Bertudung ni. Okey, yang bertudung target perempuan pun ada pakai tudung kan. Dan perempuan ni dia ada kelemahan. Kalau dia minat seseorang ikon tu, contoh Sofa, dia minat sangat ni, tak apa benda tudung yang kawan tu keluar pun grab, mesti cepat-cepat nak beli. Sebab perempuan dia ada kelemahan yang itu. Minat sangat ni, apa je produk dia akan beli. Dia tu bagus ke untuk dia, tak bagus ke untuk dia. Tapi so janganlah gunakan kelemahan perempuan ni untuk buat duit. Ya Allah, bahaya. Sejuanlah bagi Itu kan labu-labu. betul sangat. Sekarang ni perempuan jadi tudung ni kan. Sekarang ni perempuan jadi senjata orang kafir tau. Senjata orang kafir untuk jatuhkan orang Islam sendiri. Dia
dia mempromosi orang perempuan. Contoh kita tengok kat iklan-iklan kan. Contoh iklan shampoo rambut, iklan mandi, semua orang perempuan. Jadi mereka sebenarnya sedang memperdagangkan perempuan tanpa sedar. Betul. Perempuan itu rela diperdagangkan. Kan? Jadi kita kat sini, inilah cabaran akhir zaman. Inilah cabaran kita sekarang yang kita sedang lalui. Janganlah kita mudah-mudahnya nak kita menggadai maruah kita semata untuk apa? Untuk dunia, untuk kemasyuran, untuk duit dan sebagainya. So, jaga diri baik-baik. Jaga diri. Okey kan? Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Nampak betul ada minat Zati. Nak sambung lagi. Kesian Zati panas. Okay. Untuk yang terakhir lah insya-Allah. Zati minta maaf. Andai kata perkongsian Zati adanya banyak kekurangan. Minta maaf sangat-sangat. Macam sebagai contoh tadi Zati cakap laju sangat. Macam kereta api tak berhenti. Tu antara yang Zati nak take note lah. Kena perbaiki lepas ni insya-Allah. Terima kasih sebab tegur. Lepas tu yang kedua, minta maaf juga seandainya ada penerangan ataupun soalan yang tak terjawab dan sebagainya. Cuma Zati nak kata kat sini, Zati pun masih belajar. Tapi kita tak perlu untuk kita tunggu betul-betul kita orang kata betul-betul alim barulah kita nak buat dakwah. Sebab kalaulah nak sampai kesempurnaan tu, sampai bila-bila kita tak buat dakwah. Rasulullah sebut balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi apa yang kita tahu kita kongsi. Yang tak tahu tu janganlah pula kita nak memandai-mandai tahu. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Ana la adri, saya tak tahu, cakap je. Tapi yang kita tahu itulah yang kita kena kongsi. Lepas tu yang terakhir, Berarti nafas memang panjang cakap. Panjang. Dulu masa zaman nasyid Zati belajar ni suara panjang. Oh iya ke? Okey, teruskan yang terakhir. Okey, yang terakhir Zati doakanlah semoga para perempuan, para muslimah di luar sana yang mungkin sedang berjinak-jinak jugalah nak ceburi dalam bidang dakwah ni. Jaga diri sebaiknya. Jaga apa yang patut dijaga. Janganlah pula kita tiba-tiba jadi fitnah pada agama. Kalau seandainya Zati sendiri pun ada tersilap, tegur Zati nasihat. InsyaAllah sama-sama kita cuba untuk bantu agama Allah. Kita buat dakwah ni bukannya sebab kita nak populariti, bukannya sebab kita nak orang kenal kita, tidak. Tapi sebab sebenarnya kita nak ajak orang kembali pada Islam yang sebenar. Kita nak ajak orang kembali berhijrah kepada Allah. Jadi niat ni sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Perbaiki niat, sentiasa untuk tajdi niat. Kalau setiap hari kalau boleh, sebelum kita tidur, kita lelapkan mata kita, sentiasa kena perbaiki niat kita. Sebab kita tak tahu amal mana yang Allah terima. Kita tak tahu apa perbuatan baik kita yang Allah terima. Jadi kepada sahabat-sahabat kan, yang macam tadi Zati awal sebut tadi, ada kelebihan masing-masing, gunakan kelebihan yang ada tu untuk bantu agama Allah. Kita sekarang ni kekurangan jundi-jundi Allah. Kita kekurangan tentera-tentera Allah nak bantu agama Allah. Masing-masing semua hanya mampu untuk orang kata bertikam lidah di media sosial semata, tapi tak ada pun usaha nak bantu agama Allah tu sendiri. Jadi sama-sama kita kontribusi bantu agama Allah. Siapa lagi nak bantu kalau bukan kita yang Muslim ni? Betul. Itulah dia. Wallahualam. Wallahualam. Okey, jadi semua kita baca doa sikit dan dulu tutup kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru سيئ لا حجة عليه اللهم اجعلنا ربنا أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان اللهم وتعالى. Okay, jumpa lagi ya insyaAllah. Jumpa lagi Zati. Yes. Okay, Assalamualaikum. Salam.
Afif, weh gemuk masuk jap. Afif. Kau boleh tak